Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu Rasulullah wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah kita dapat terus hari yang ketiga ke keempat dapat terus live. Saya berharap ada berdoa moga-moga saya dapat terus buat kuliah live ni setiap malam insya-Allah sepanjang SOP PKP ni masih on. Jadi saya akan teruskan buat live insya-Allah. Sebab biasa kelas Al-Imam kalau kelas bersemuka, biasa kita buat pukul 9 malam. Kan biasanya kelas Al-Imam kalau sebelum PKP, kalau kelas yang bersemuka tu kita buat malam. Dia pukul 9 malam sampai pukul 10.30 malam. Jadinya kalau katakanlah nanti bila dah habis SOP COVID ni ditutup ataupun diangkat, mungkin saya tak dapat lagi nak buat live pukul 10. Mungkin terpaksa buat live pukul 10.30 ataupun pukul 11 ke, tengoklah macam mana kan. Apapun benda ni semuanya di tangan Allah ataupun dalam kuasa Allah. Baik, kenapa buat kelas tafsir satu hari satu ayat? Kenapa Al-Imam buat kelas tafsir satu hari satu ayat dan buat kelas di larut malam? Sebab kita nak semua peserta Al-Imam yang telah lancar mengaji, yang dah habis mengaji ni, dah habis mengambil dengan Al-Imam, supaya dia orang faham apa yang kita baca kan. Tuan-tuan pun boleh ikut juga, tak ada masalah, percuma je kelas ni kan. Dan kita share lepas Facebook ni saya buat live, saya akan share dalam dalam YouTube, dalam Instagram, dalam TikTok sebagainya, supaya lebih banyak lagi orang boleh faham apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Baik. Tuan-tuan dan puan, kita akhiri malam kita dengan Al-Quran. Moga-moga kod malam terakhir ni kita hidup, kita akhir dan kita dengarkan Al-Quran kan. Baik. Tuan-tuan dan puan, pada semua peserta yang baru yang nak berkenal dengan Al-Imam dan ataupun yang berminat bersama dengan Al-Imam, saya faham kan, tanya bila ustaz nak buat kelas bersemuka, bila ustaz nak buat kelas kat mana kan. Buat masa ni memang macam saya sebut sebelum ni, memang kita kelas online Google Meet kan. Sebab kita tak dapat, saya sendiri dah ada pengalaman 10 hari kena COVID dalam Wad Sungai Buloh. Jadi saya rasa perit sangat kena COVID tu. Sebab tu saya tak berani nak buat kelas bersemuka. Dan tambahan pula Al-Imam ni dia kelas praktikal. 40% adalah praktikal, 60% adalah kelas teori, 40% kelasnya praktikal. Jadinya bila praktikal tu kami kena pegang tangan lelaki lah, bukan tangan perempuan, lelaki lah kan. So pengajar ni semua lelaki, jadi kami terpaksa pegang tangan lelaki. Bila takbir kami kena pasti pegang tangan supaya lurus. Dan rukuk tu kalau dia punya di belakang tu kalau boleh jangan bengkok. Dari sujud tu kami akan tekan belakang tu supaya betul-betul ikut Nabi kan. Dan bila praktikal, talqin, baca Yasin, tahlil sebagainya, sembahyang jemaah, sembahyang fardu sebagai imam, adalah benda-benda yang kami buat, mungkin ular lalu ke apa-apalah, kami kena pegang. Jadi sebab COVID ni kami tak boleh nak buat. Jadi sebab itulah kita tak buat kelas bersemuka. Kelas semuanya online. Nanti insya-Allah bila habis PKP nanti, maksudnya habis SOP COVID diangkat, dibatalkan, kita akan buat kelas separuh hari. Siapa yang ambil kelas online sekarang akan ada kelas separuh hari di Shah Alam insya-Allah. Dan kami akan maklumkan awal. Jadi semua praktikal yang 40% tu akan dibuat dalam kelas yang tu di Shah Alam tu nanti insya-Allah. Yang mungkin akan dibuat di Masjid Raja Tun Uda Seksyen 16. Mungkinlah insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan, semalam ada 2 poin yang saya terlupa nak mention ataupun nak sebut. Sebab masa dah lebih 5 minit kan. Saya sebut kelas akan buat selama 10 minit. Tapi sebab semalam dah lebih 5 minit, jadi 15 minit, saya rasa saya kena off lah. Sebab saya faham nanti kalau dia panjang, dia drag dia akan jadi 20 minit. Kan. Baik. Malam ni yang saya nak sebut, saya lupa poin semalam adalah ayat yang ke-36 tafsirannya. Hari apa Nabi Adam keluar daripada syurga? Kan, fa'azallahum syaitan fa'akhrajahum mimma kana fi. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga pada hari Jumaat. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga pada hari Jumaat. Baik. Dimasukkan ke syurga pun hari Jumaat, dikeluarkan pun hari Jumaat. Baik. Persoalan, hadis ni tadi hadis yang dalam Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Saya tak nak baca di matan, nanti jadi panjang kita punya tu. Baik. Persoalan, adakah sebabkan Nabi Adam keluar masuk syurga hari Jumaat, adakah sunnah kita musafir hari Jumaat? Persoalan. Sebabkan Nabi Adam keluar dan masuk ke syurga hari Jumaat, adakah sunnah kita keluar masuk rumah kita ataupun kita mulakan perjalanan pada hari Jumaat? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab Nabi Adam tak sembahyang Jumaat. Dalam syurga tak ada sembahyang, dia keluar syurga pun tak ada sembahyang. Kan? Jadinya kalau kita musafir hari Jumaat menyebabkan susah nak sembahyang Jumaat. Kalau nak juga terpaksa keluar sebelum subuh. Kalau kita sebagai dewasa keluar sebelum subuh tak ada masalah, tapi kalau anak-anak susah. Isteri-isteri kita nak siapkan anak payah. Jadinya sunnahnya bukan keluar Jumaat untuk musafir. Baik, hari apa yang musafir sunnah? Kita musafir hari apa yang menjadi sunnah?
Okey, hari yang sunnah untuk menunaikan musafiran adalah hari Khamis. Yang ni khabar gembira lah kepada penduduk pada timur, Kelantan, Terengganu, kemudian Kedah, Johor, sebab cuti Jumaat dan Sabtu, jadi diorang boleh start hari Khamis, sunnah, dapat pahala sunnah, kan? Habis Ustaz, saya duduk KL, duduk Selangor kan, macam mana nak tu? Tak. Dia terpulang sebenarnya nak keluar hari apa pun, sebab Nabi pernah juga keluar daripada Mekah selepas Haji Wida pada hari Sabtu. Kan, Ustaz, saya duduk Selangor, nak start Sabtu dah separuh hari hilang. Tak apalah, suka hati, daripada tu harus je. Kan, nak keluar Jumaat, boleh je keluar lepas sepanjang Jumaat, balik kerja pukul 4 petang, 5 petang balik dah, pergilah berjalan. Kan, baik. Ataupun kita lepas kita dah balik ke rumah, kita dah mandi semua, lepas malam Jumaat, malam Sabtu, malam Jumaat. Dalam Islam, hari bermula daripada selepas Maghrib. Maghrib je bermula hari baru dalam Islam. Jadi sebagai orang yang bukan daripada pantai timur, kita masih boleh lagi dapat pahala sunnah keluar hari Jumaat malam Sabtu. Hari Jumaat kan kita balik rumah. Biasa kita balik rumah kan, kita mandi, kita kemau rumah, pastikan anak-anak semua sihat, dah bersiap semuanya, rumah dah kunci sebagainya, baru kita keluar, betul tak? Kan, kalau siapa yang kerja yang office hour lah. Jadi sebab Maghrib dia keluar, dia masih kira sebagai hari Sabtu, so dapat pahala ikut apa yang Nabi buat. So untuk Pantai Timur, Johor, Kedah sebagainya, boleh dapat pahala keluar hari Jumaat, keluar hari Khamis malam Jumaat, ataupun pada untuk yang duk KL, Perak sebagainya, boleh dapat pahala keluar hari Sabtu. Sebab malam Sabtu dikira sebagai hari Jumaat. Ataupun kalau nak buat hari lain pun tak ada masalah, dia harus je. Cuma sunnah hari Sabtu ataupun hari Jumaat, hari Khamis, tapi harus juga untuk buat hari-hari yang lain. Mungkin dia bekerja sendiri, terpaksa keluar hari Ahad, terpulanglah. Tak berdosa pun, jangan pula sampai bergaduh, kan? Okey. Tuan-tuan dan puan, yang seterusnya yang saya lupa nak share semalam adalah macam mana Iblis boleh masuk ke dalam syurga dan menggoda Nabi Adam. Baik. Ini daripada Taurat. Saya ambil daripada Taurat, kan? Ustaz, ambil Taurat mana boleh, kan? Tak. Hadis Nabi, hadis yang sahih daripada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah yang berbunyi, Nabi kata, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Apa yang ahli kitab, orang Kristian, orang Yahudi sebut, kita jangan percaya dan jangan tolak pula. Jangan percaya, jangan tolak. Kita dengar aje. Kan? Jadi dalam Taurat disebut syaitan macam mana dia boleh koda Nabi Adam dalam syurga. Dia masuk ke dalam ular dan ular masuk ke dalam syurga. Itu pendapat yang pertama. Ya, baik. Ustaz ni mengarut dah. Ustaz ni saya kena tibai dekat TikTok kata saya mengarut, kan? Dapat mana saya kutip. Okey, apa yang saya mengajar ni daripada kitab tafsir. Dari kitab tafsir macam-macam lah. Yang ini saya ambil daripada Ibnu Kathir, kan? Jadinya apa yang saya sebut ni bukanlah saya mengarut sendiri ataupun saya mengutip ni petik, tak. Benda ni ada dia punya sandaran dia, kan? Jadi saya rasa yang bertanya tu mungkin tak belajar, mungkinlah, kan? Sebab tu dia petikai. Baik. Tuan-tuan dan puan, disebut lagi dalam kitab tafsir Ibnu Kathir yang menyebut bahawa Iblis dia menggoda Nabi Adam ataupun menggoda Siti Hawa dengan dia berbisik ataupun bercakap daripada luar syurga. Syurga dia ada pintu dia ada dinding dia. Jadi mungkin daripada luar syurga, macam anggota apa ini ahli masyarakat tingkap lah. Kan, kita kadang-kadang kita berkat tingkap, kita sembang dengan kawan, dengan jiran sebagainya. Kan, mungkin daripada ini dalam kitab Ibnu Katsir mengatakan Nabi Adam ataupun Siti Hawa digoda daripada luar syurga. Mana Iblis kat luar syurga, Nabi Adam dalam syurga, dan dia dengar apa yang diperkatakan oleh oleh Iblis, kan? Baik. Kemudian dia sebut juga mungkin Iblis dia berbisik ataupun berkata daripada dunia dan dengar sampai ke langit, ke syurga. Ini daripada kitab Ibnu Katsir, kan? Baik. So malam ni barulah masuk kepada ayat yang kita nak tafsir, dah 9 minit, kan? Baik. Ayat yang ke-37 yang berbunyi, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Bila Nabi Adam dah tersilap, ya, dia diturunkan ke bumi, ke dunia. Nabi Adam pun dia mendapat kalimah yang menyebabkan dosanya diampunkan, kesilapannya dimaafkan. Apa kalimah tu? Yang pertama dikatakan daripada surah Al-A'raf ayat 23. Kalimah tu dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah kalimah ataupun ayat surah Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kalau engkau tidak ampunkan kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang yang rugi.
Ia surah Al-A'raf ayat 23. So kita boleh juga menggunakan ayat ni untuk bertaubat kalau kita ada silap lah. Baik, seterusnya. Tapi kata Sufyan Ats-Tsauri, ia seorang yang soleh, mengatakan Nabi Adam dia kalimah tu fatalaqa Adam. Nabi Adam mendapat kalimah min rabbih. Kalimah tu apa kalimah tu? Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalimah tu adalah Nabi Adam mengakui, bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah, adakah silap aku ini ada kerana silap aku yang tertulis sebelum aku diciptakan ataupun aku yang buat sendiri dengan sengaja? Kata Allah, tak, aku tulis, aku takdirkan untuk engkau. Kata Nabi Adam, kalau begitu engkau telah takdirkan kepada aku, boleh tak engkau takdirkan aku dimaafkan? Kan? Macam mana engkau takdirkan aku buat silap, boleh tak engkau takdirkan aku dimaafkan? Kata Allah, boleh. Itu kalimahnya. Kan? Ini dua pendapat lah. Baik. Itu tuan-tuan dan puan, yang paling penting adalah dosa kita. Nabi Adam diampunkan, maksum. Kan? Kita ni yang masalahnya. Baik. Macam mana kalau kita nak bertaubat? Baik. Kalau kita silap dengan Allah, taubat cepat taubat. Di mana-mana pun. Tapi kalau silap dengan manusia, yang ni jadi masalah besar. Silap dengan Allah senang, walaupun tengah tidur, walaupun kita tengah zikir, tengah semayang, kita tengah memasak, bersembang, kita boleh astagfirullahalazim, aku telah berdosa, ya Allah maafkan aku. Selesai. Tapi kalau kita silap dengan manusia, dia ada 4 syarat. Dia tak boleh sesuka hati main taubat, dia tak. Syarat taubat untuk manusia dia ada 4. Yang pertama dia kena menyesal. Dia kena menyesal, betul-betul menyesal apa yang dia buat. Ya, baik. Yang kedua, tekad tak nak buat lagi. Ada orang menyesal tapi dia buat lagi. Kan? Yang pertama kena menyesal, yang kedua dia kena tekad tak nak buat. Yang ketiga, kalau dia ada hak yang manusia yang dia ambil, contoh dia ambil tanah, dia ambil duit, dia ambil maruah, mungkin dia pernah maki orang tu, caci orang tu, fitnah orang tu, dia kena declare balik pada orang tu. Contoh ma'auzubillah, dia telah memfitnah seseorang di warung kopi contoh. Ada orang yang dengar, dia kena pergi balik ke warung kopi dan dia kena declare kat situ, tuan-tuan dan perempuan, saya telah fitnah sekian hamba Allah ni dan saya tarik balik dan saya mengakui itu adalah kesilapan saya. Dia kena buat begitu baru dosanya diampunkan. Orang-orang yang telah dengar tu, mungkin dia bercerita pada orang lain, dia jadi fitnah, dia tersebar. Yang ni kena pulangkan hak. Kan, kalau dia telah ambil, orang kata apa, dia telah ambil tanah, kena pulangkan tanah lah. Kalau ambil duit, pulangkan duit lah. Kalau dia ambil harta, kena pulangkan rumah, kena pulangkan rumah. Dia ambil anak orang tu, dia curi, dia kidnap anak orang tu, kena pulangkan balik. Kan? Ustaz, dia ambil hati saya. Itu tak boleh apalah. Kan? Apa boleh saya buat kan? Kalau ambil hati. Baik. Tapi kalau contohnya dia telah fitnah orang tu, maki orang tu, dia kena declare balik. Baik. Yang keempat, istighfar lah. Dia minta ampun. Jumpa orang tu, saya minta maaf. Tak boleh lah kata, saya menyesal lah, saya takkan buat lagi. Kemudian saya telah kata awak sesekian tempat, tapi saya tak nak minta maaf. Tak boleh. Dia kena minta maaf. Ini syarat 4 taubat. Syarat taubat yang 4 dengan manusia. Dengan Allah silap je terus astagfirullahalazim, selesai. Dengan Allah kita mengaku silap kita tekad takkan taubat, terus istighfar. Senang dengan Allah ni, bukan kata boleh senang-senang buat dosa, tidak. Cumanya berdosa dengan Allah, bertaubat ni senang berbanding dengan manusia. Manusia kena jumpa manusia dan minta maaf. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah tafsir untuk malam ni. Dah 10.13, jadi kita tutup kuliah kita dengan bacaan Al-Quran. Moga-moga kalau kuatlah kita meninggal, kita dapat akhiri malam dengan Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-37. Kan, yang berbunyi Asyaitanirrajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. So insya-Allah kita jumpa pada malam esok untuk ayat yang ke-38. Kan, dan apa yang saya bincang malam ni saya akan save. Tuan-tuan boleh tengok balik selepas ini dan saya akan post dalam YouTube potongan ataupun kuliah penuh dan juga dalam TikTok dan sebagainya ataupun Instagram. Insya-Allah kita dapat faedah bersama. Bermaaf atas salah silap. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.